Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah kepada semua yang hadir pada pagi yang mulia ni. Syukur pada Allah SWT beri kesempatan kepada kita untuk hadir sama-sama dalam satu majlis ilmu yang mudah-mudahan menjadi sebab penambahan iman. Kerana iman ni menambah dan mengurang, tuan-tuan. Antara sebab iman itu bertambah adalah hadir ke majlis ilmu. Kerana Nabi telah memperumpamakan mathalu ma ba'athani Allahu min huda wal ilmi kamathali ghaithin asaba ardan. Perumpamaan aku dibangkitkan seperti mana bumi yang ditumpahkan padanya hujan. Ada bumi yang menerima hujan untuk menjadi subur, menumbuhkan padanya pokok-pokok. Mudah-mudahan kita menjadi bumi yang subur itu, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Terima kasih Syahrul Akmal, Isyan Najiha, Fida Rashid. Sekejap je majlis ilmu ni. Muhammad Izzuddin, lama tak nampak. Zainal Zainal, Salman Naqiyah, Zainab Saleh, Salman Hussein, semua yang hadir. Jadi tolong panjangkan video ni pada teman kita yang lain. Moga padanya ada manfaat, ada bekal untuk kita bawa ke sana nanti, insya-Allah. Ambil peluang sekejap, tuan-tuan, untuk share video ni kepada teman-teman kita, Facebook kita. Lama dah saya tak berkuliah bersama tuan-tuan ya, melatih syafaat. Lama tak jumpa Ustaz Zawi Ghazali, barakallahu fiik. Natalia Azam, Adam Lawrence, semua yang hadir pada pagi ni, tolong share video ni kepada teman-teman kita yang lain. Moga ada yang masih lagi berehat, dengar sikit apa yang beri manfaat, insya-Allah. Terima kasih Nur Aini, Royana Rusia. Ramai teman yang tak perasan pagi ni, tak sempat nak maklumkan. Khairun Sa'ad Jalil, Ummu Ubaid, Fatimah Fadil. Pagi ni saya nak ajak tuan-tuan untuk renung satu firman Allah SWT daripada surah Abasa. Beberapa hari lepas saya ada bawa kuliah ni dalam majlis ilmu di TV1. Walaupun pada hari ni saya bawa lagi sekali bagi mereka yang tak kesempatan untuk hadir kat situ. Tafsir surah Abasa. Dan rujukan saya pada pagi ni adalah daripada tafsir Nurul Furqan. Tafsir Nurul Furqan bahagian juz amma, tafsir jalan lain. Tafsir Al-Quran berdasarkan tafsir jalan lain. Kitab tafsir yang menarik yang mudah-mudahan dapat mengisi peluang kita untuk mengenali, memahami Al-Quran dengan lebih baik. Syekh Baharudin Budi, barakallahu fiik. Muawiyah Al-Murtada, Zarina Zainal, Salma Sulai. Terima kasih semua yang hadir. Tolong ambil peluang untuk share dengan teman-teman kita yang lain. Baik. Surah Abasa yang merupakan surah Makkiyah yang terdiri pada 42 ayat. Surah ini juga dinamakan dengan nama As-Safarah, dan dinamakan juga dengan surah As-Sakhah, dan dinamakan juga dengan nama Al-A'ma. Rujuk Hasyiatus Sawi. Banyaknya nama surah ni. Yang kita tahu cuma surah Abasa saja. Tapi juga dipanggil dengan nama surah As-Sakhah. As-Sakhah maknanya satu daripada nama kiamat. Al-A'ma yang merujuk kepada si buta. Kerana ayat ini berikutan teguran mesra Allah Subhanahu Wa Taala kepada hamba-Nya, kekasihnya, nabinya, utusannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam satu perlakuan yang berlaku daripada baginda secara tidak sengaja. Fahami baik, tuan ya. Takut kita silap faham dalam konteks ini dan kita menjaja perkataan-perkataan demikian. Kalau seseorang kita berkata budak itu kesian dia ada masalah tertentu di sekolah, maka digantung sekolah. Maka ini satu ayat yang biasa, tanda kita simpati pada apa berlaku. Tapi kalau kita gunakan ayat, tengok tu, anak cikgu perangai macam, kita mula kutuk yang bukan-bukan. Sedangkan cikgu tak bersalah, dia cuba buat yang terbaik. Cuma dalam konteks kehidupan ada masalah-masalah tertentu yang dia pun adalah manusia biasa. Apatah lagi kalau kita kata nama je keluarga sekian-sekian, tapi perangai macam, kita mula menyebut demikian. Dah lah tuan-tuan, perkara tu berlaku secara di luar kemampuan kontrol seseorang. Kerana si ibu si ayah cuba buat yang terbaik untuk anak-anak, tapi maklumlah dalam setangkai kelapa ada satu yang ditepuk tupai. Maka demikianlah contoh bandingan untuk kita faham. Jadi teguran yang kita buat mestilah hikmah. Teguran ni merupakan satu teguran Allah SWT, tarbiyah Allah kepada Nabi-Nya SAW untuk dibaca 1400 tahun lebih selepas Nabi wafat. Masih lagi kita baca berlegar, dan merupakan satu ayat yang kekal dalam Al-Quran Al-Karim tanpa dinasahkan.
Baik Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alayka alla yazakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasihani lagi Maha Merahmati. Dia telah memasang muka dan telah berpaling, bahawa telah datang kepadanya seorang lelaki yang buta. Dan apakah yang membuatkan kamu mengetahui boleh jadi dia boleh menyucikan diri atau mengambil peringatan dan bermanfaat kepadanya peringatan tersebut? Adapun orang yang telah kaya yang maka kamu untuknya kamu tampil, padahal tidak atasmu bahawa tidak dia menyucikan diri. Dan adapun orang yang datang kepadamu bersegera dalam keadaan dia takut, maka kamu daripadanya menyibukkan diri. Baik Surah ni turun sebagai satu tarbiyah Allah kepada Nabi SAW dalam satu peristiwa ketika Nabi didatangi oleh pemimpin-pemimpin Quraisy yang mendakwa mereka nak masuk Islam. Dan dalam masa yang sama ketika Nabi melayan golongan yang kaya di bawah pimpinan Al-Walid bin Mughirah yang terkemuka ni tuan-tuan, bapa kepada Khalid Walid sebenarnya. Dia merupakan seorang pemimpin berpengaruh, mempunyai kekayaan. Nabi menjangkakan dengan masuknya Islam orang seperti beliau akan beri satu kukuh kepada Islam ini, sokongan yang kuat untuk Islam ini. Ketika Nabi SAW sedang meraihkan mereka, melayan mereka, mengharapkan dengan dakwah itu dapat memujuk mereka memeluk Islam, pada waktu itu datanglah sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu wa ardhah. Sahabat ini merupakan seorang yang buta. Nama sebenarnya Abdullah bin Amr. Jadi Abdullah bin dipanggil dengan Abdullah bin Ummi Maktum, lebih glamour dengan nama seperti itu. Macam Imam Syafi'i kita lah dipanggil Syafi'i nisbah kepada datuknya, yang sebenarnya nama Imam Syafi'i itu adalah Muhammad bin Idris. Maka dia dipanggil dengan nama Muhammad bin Idris, dipanggil dengan Imam Syafi'i. Jadi kadang-kadang ada seseorang yang terkemuka dalam line dalam keturunan itu, maka dengan sebab itu ghalabah, maka demikianlah dipanggil Abdullah bin Maktum, tidak dipanggil sebagai Abdullah bin Amr, kerana Maktum itu berarti buta. Katama yaktumu, kitman. Antara sifat Nabi yang bercanggah dengan sifat seorang Nabi adalah kitman, dilawan kepada tabligh. Tabligh menyampaikan, kitman makna menyembunyikan. Terima kasih Amirul Ashraf. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Terima kasih. Doakan semoga kita dapat teruskan kuliah tafsir kita selepas ini. Kalau tak dapat istiqamah dalam bulan puasa pun, mudah-mudahan lepas bulan puasa nanti tuan-tuan ya. Baik, sebentar lupa saya nak sampaikan pesan daripada penaja. Di Zahazan Travel kami ada masakan produk korma McJoel. Tuan-tuan menjadikan ia makanan bukan saja dalam bulan puasa, malahan selepas puasa. Dan kita tak boleh nak balik kampung barangkali dengan sebab tak boleh nak merentas negeri kan. Maka postlah korma ni kepada ibu ayah kita. Kerana dalam hadis mengatakan rumah yang tiada korma padanya akan kelaparan ahlinya, penghuninya. Sebagai menunjukkan barakah yang terdapat dalam makanan Rasulullah SAW ini, disebut dalam Al-Quran Al-Karim. Inilah korma yang menjadi sebutan Allah SWT dalam surah Maryam, huzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqit alaiki rutaban janiyya. Wahai Maryam, gegarkan pokok korma itu, nescaya akan jatuh atas semua buah-buah yang enak untuk dimakan. Buah korma itu kerana kamu mengalami pendarahan yang banyak, kamu sakit yang kuat kerana kelahiran anakmu Isa tanpa ada kerajaan penjagaan daripada siapa pun. Kan tuan? Tak ada apa? CL apa dia panggil? Confinement lady menjaga. Maka Maryam disuruh oleh Allah untuk makan buah korma ini. Ni korma McJoel ni, dari Palestin ni tuan. Saiznya besar. Kan saya tunjuk pada tuan melalui pula idea tengah puasa ni. Ni korma McJoel yang kami datangkan dalam bentuk packaging begini untuk mudah kita hantar ke kampung kepada ayah kita, adik-adik kita sebagai hadiah. Ni setengah kilo macam ni. Ni pula adalah korma ajwa yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, man tasabbaha bi sab'i tamaratin ajwatan lam yadurruhu sumun wala sihrun. Siapa yang makan kurma ajwa setiap pagi 7 biji waktu sahur umpamanya, maka mereka akan selamat dari racun dan juga sihir. Inilah kurma ajwa. Ajwa. Ini ajwa dengan McJoel. Tuan-tuan yang dapatkan daripada Zahazan Travel.
Ada tuan-tuan nak order, nak hadiahkan kepada teman-teman, nak hadiah kepada adik-beradik, hadiah kepada ayah ibu kat kampung, dapatkan dari kami. Ingat Joel, ingat Zazan Travel. Ini kami dapatkan dari Jordan, datang dari Palestin. Baik tuan-tuan. Jadi selanjutnya dalam ayat ini kita dapat lihat satu tarbiyah Allah SWT untuk Nabi-Nya SAW. Jadi nanti ada orang bertanya, kan ke Nabi seorang yang akhlak yang sangat mulia, kenapa lah ayat itu turun? Tuan-tuan jangan dipengaruhi pahaman Syiah. Syiah ni para ulama mereka sebagai contohnya tafsir Mizan, tafsir Syiah mengatakan bahawa ayat ini turun bukan terhadap Rasulullah SAW kerana ia bercanggah dengan akhlak. Saya kebetulan ketika mula-mula pulang dari Jordan tu saya share dengan tuan-tuan saya jumpa satu tesis yang berkaitan dengan Dustur Al-Akhlaq fil Quran. Ni saya foto state tuan-tuan. Saya foto state buku yang bertajuk Undang-Undang Akhlak dalam Quran. Tulisan seorang ulama Azhar yang terkemuka, yang dapat kita lihat namanya Dr. Muhammad Abdullah Daras. Ini merupakan seorang ulama terkemuka dari Azhar yang menulis sebuah buku bertajuk An-Naba'ul Azim. Ni kajian PhD beliau di Universiti Sorbonne tuan-tuan di Paris, di Perancis, France. Tulisan asalnya dalam bahasa Perancis, kemudian ditakrifkan, diterjemahkan, dialih bahasa kepada bahasa Arab oleh Syekh Dr. Abdul Sabur Syahin. Saya nak kongsi dengan tuan-tuan tesis yang tebal ni. Saya tak jumpa, saya foto state tuan-tuan. Ini adalah membuktikan kepada kita bahawa akhlak ni satu benda yang lahir bersama dengan kita dan hendaklah diperbaiki, diperelokkan. Substance basicnya ada dalam diri seseorang, tapi bagaimana kita menggarap supaya kita tak dipengaruhi oleh pandangan orang-orang barat yang menyeleweng seperti Sigmund Freud sebagai contohnya. Ejaannya SIGMUND FREUD. Bukan baca Freud, bukan Freud. Sigmund Freud. Beliau merupakan seorang Yahudi yang menulis bahawa asal-usul kepada perasaan manusia ni adalah dikuasai oleh rasa seksual. Yang menggambarkan bagaimana seorang anak itu daripada kecil telah dipupuk rasa seksual. Ini menyebabkan bayi lelaki itu cenderung untuk pegang susu ibunya, buah dada ibunya. Manakala yang baby yang perempuan pula ketika menyusu itu memandang ayahnya dengan penuh nafsu, maka pada Sigmund Freud ia merupakan satu desakan biologi yang muncul daripada anak itu lahir, rasa keinginan, dorongan untuk cenderung kepada seksual punya isu itu tuan-tuan, sedangkan dalam Quran tidak menyatakan demikian. Ini pandangan barat yang berasaskan pada nafsu. So orang putih ni, orang barat daripada dulu suka melukis gambar orang yang tidak berpakaian, menggambarkan Nabi Adam dengan isinya Hawa turun dari syurga, tak berpakaian, tutup aurat masing-masing dengan daun. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dalam Islam kita ada akhlak ini kokoh, ia berasaskan kepada akidah yang benar. Kita buat situ baik kerana Allah suruh buat baik. Kita meninggalkan kejahatan kerana Allah yang suruh kita meninggalkan kejahatan itu. Bukan seperti dilakukan yang lain yang mengikut pada norma-norma dipengaruhi oleh bangsa tersebut. Kalau di barat, mencium tangan isteri orang itu biasa. Mungkin boleh dansa dengan isteri orang, dengan perempuan lain, tidak jadi masalah. Kalau seorang lelaki datang ke rumah orang perempuan, ayat suaminya tidak ada pun dia boleh benarkan masuk. Dalam Islam haram hukumnya tuan-tuan. Maka moral berbeza daripada akhlak. Dalam konteks ini, kata para ulama tafsir, Nabi SAW tidak menunjukkan reaksi menghina Abdullah bin Umi Maktum yang datang ketika Nabi sedang melayan golongan kaya raya itu dengan harapan ketika Nabi berdakwah kepada mereka, ada di kalangan mereka yang cenderung untuk masuk Islam, milih Islam dan beri kekuatan kepada Islam. Nabi menyangkakan demikian. Cuma tindakan Nabi pada waktu itu agak tersentak dan pada wajah Nabi kelihatan rasa tidak senang kerana datangnya Abdullah bin Maktum seolah-olah mendesak Nabi SAW untuk bagi perhatian kepadanya. Para ulama menguraikan perkara ini yang penuh ketelitian, bimbang andai ada ayat yang salah digunakan. Kalau kita lihat kitab tafsir, semua para ulama ni menyentuh isu ni dengan penuh hemah tuan-tuan, seolah menarik rambut dari tepung, benang dari tepung, bagi mengelakkan silap faham yang boleh menyentuh keunggulan pribadi Nabi kita yang disifatkan oleh Allah dalam ayat lain, wa innaka la'ala khuluqin azim, wahai Muhammad SAW, sungguhnya akhlak engkau ada di kemuncak akhlak yang terbaik. Jadi balik kepada perkara ni tadi, Nabi didatangi oleh sekumpulan kaum Quraisy yang berkedudukan dan mereka seolah-olah macam menunjukkan minat untuk masuk Islam, maka Nabi melayan mereka. Tiba-tiba waktu itu Abdullah bin Maktum yang buta ini datang ke tempat Nabi, ke masjid Nabi SAW untuk
meminta kepada alimni mimma 'allamaka Allah ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ajarlah kepada saya apa yang Allah SWT ajar kepada Tuhan. Cintanya Allah bin Maktum ini, kita dapat pengajaran daripada peristiwa tersebut, kesungguhannya untuk menuntut ilmu, belajar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi ini satu perkara yang sangat penting yang kita cemburui semangat menuntut ilmu para sahabat. Juga boleh kita istinbat daripada peristiwa di sebalik turunnya surah Abasa, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Nanti lepas Ramadan kita ada peluang untuk belajar sama ada dengan saya ataupun mana-mana ustaz yang lain. Mintalah para ustaz ni supaya mengajar berkitab, tuan-tuan, supaya tak adalah berceramah saja. Kadang-kadang kita turun daripada landasan. Ustaz ni merupakan orang biasa. Dia melihat orang mengantuk, dia mulalah cerita. Kadang-kadang ceritanya itu mungkin mengandungi lawak, jenaka. Kadang-kadang ceritanya itu tak ada berpaksi. Kadang ceritanya mungkin mengarut. Ustaz pun manusia juga, kadang-kadang tersilap, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Tapi kalau kita pegang kepada satu manhaj pengajaran berilmu ini, berkitab, maka insya-Allah kita akan selamat daripada penyelewengan, daripada penyimpangan, tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian. Jadi balik kepada kisah ni tadi, Abdullah bin Maktum datang kepada Rasulullah, meminta Rasulullah, mendesak Rasulullah untuk mengajarnya, sedangkan Nabi ada kedatangan tamu pada waktu itu. Nabi tidak sekali-kali mengatakan kepada Allah bin Maktum, pergi kamu, usir kamu. Nabi tidak mengatakan, wajah Nabi agak kusut, wajah Nabi agak tidak senang dengan apa yang berlaku. Tadayakan Nabi SAW min amrihi. Nabi merasa tidak senang dengan apa yang berlaku. Itu kan Nabi sedang melayani golongan Quraisy yang pada Nabi berpotensi untuk didakwah kepada Islam. Baik, tuan-tuan ya. Dan satu lagi perkara, kalau tuan-tuan ada peluang dapatkan Habatus Sauda Birkah daripada Zazan Travel. InsyaAllah Ramadan kita menjadi mudah-mudahan kita mohon kepada Allah pemeliharaan, penjagaan dari penyakit yang berlaku, wabak Islam sebab kerana Nabi menyatakan Habatus Sauda syifa likulli da. Ini merupakan Habatus Sauda yang memiliki kekuatan untuk merawat semua penyakit, menyelamatkan kita dari penyakit-penyakit dengan izin Allah SWT. Dia merupakan satu perlindungan yang baik untuk kita, mudah-mudahan, dan dia juga dapat menyelamatkan kita daripada penyakit dengan izin Allah SWT. Kecuali kematian, dalam hadis mengatakan ia sebagai Habatul Barakah. Tuan, kami ada producer untuk ini, senang untuk tak ada handbag, bagi pada ayah ibu kita yang tua, yang terdedah kepada penyakit-penyakit, sebagai contohnya pada anak-anak kita kat asrama. Anak kita nak pergi sekolah pagi ketika sahur, ambillah sebiji, 2 biji ke, sebiji pagi, sebiji petang. Habatus Sauda dalam bentuk packaging kapsul seperti ini. Tuan-tuan beli, ada hadiah tuan-tuan di Zazan Travel. Beli 3 botol dapat hadiah. Kita nak galakkan tuan-tuan untuk gunakan 3 bulan. Jadi balik kepada cerita ni tadi, yang merupakan teguran lembut dengan penuh kesantunan daripada Allah SWT kepada Nabi-Nya SAW yang pada masa itu sedang melayan golongan Quraisy, yang Allah nyatakan kat sini, abasa wa tawalla, dia berkeadaan bermasam muka dan berpaling. Jadi Nabi bermasam muka kepada Abdullah bin Maktum. Abdullah bin Maktum tak nampak kerana dia buta. Nampak tak, tuan-tuan? Jadi kalau ia tidak kelihatan di depan Allah bin Maktum, maka ia bukannya satu perangai buruk, berlawanan daripada sikap makarim Nabi SAW, keunggulan akhlak Nabi. Tidak, Nabi tidak menjerkah dia, tidak mengatakan perkataan-perkataan yang menghina dan menghiris, melukakan perasaan. Tidak, Nabi cuma memasang muka ketika itu kerana Nabi sedang dalam satu misi. Harapan Nabi kemasukan orang tu ke dalam Islam, golongan kaya yang datang lebih awal daripada Allah bin Maktum. Tiba-tiba Allah bin Maktum datang pada saat Nabi sedang melayani golongan Quraisy yang berpotensi itu. Jadi fahami baik, tuan-tuan ya. Anja'ahul a'ma, datang kepadanya seorang buta. Siapakah buta itu? Allah bin Maktum. Allah bin Maktum ini datang kepada Nabi ketika Nabi sedang melayani, berdakwah kepada golongan Quraisy yang berkedudukan itu. Baik, wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Apakah yang membuatkan kamu mengetahui boleh jadi dia boleh menyucikan diri? Menyucikan diri maksud kat sini perkataan yang zakat datang perkataan zakat. Zakat ni berarti penyucian. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Allah menyatakan dalam surah Taubah, ambil daripada harta mereka satu bahagian, itu 2.5%, 2.5%, untuk membersihkan hati mereka dan membersihkan harta mereka. Zakat ni tujuannya untuk zakat. Zakatul amwal makna membersihkan, tazkiyatun nufus. Jadi Abdullah bin Maktum ni telah terbukti sebagai seorang Muslim, seorang yang qanit, seorang yang muti',
seorang yang salih. Segala sifat-sifat kewajiban baik ada pada sahabat Nabi bernama Abdullah bin Maktum. Jadi andai dia belajar daripada-Mu, wahai Muhammad SAW, dia akan menyucikan diri, bersihkan diri daripada dosa, membantu orang lain untuk bersihkan dirinya. Juga dia boleh memandu, membimbing orang lain. Memang Abdullah bin Maktum ni akhirnya menjadi salah seorang daripada faqih min fuqaha sahabah. Seorang faqih daripada sahabat-sahabat Nabi SAW. Dan Nabi telah pun mengamanahkan kepadanya menjadi kepimpinan di Madinah sebanyak 2 kali. Kata Imam Ibn Hajar dan kitabnya Al-Isabah. 2 kali. Tak kala Nabi tiada di Madinah, Nabi mengalaskan tanggungjawab itu kepadanya untuk jadi pemangku presiden besar Madinah. Kalau kita nak gambarkan ayat, mudah faham lah. Maknanya tingginya kedudukan Abdullah bin Maktum ni. Walaupun buta. Ya, walaupun buta. Tapi keunggulan ilmunya menjadi kedudukan para sahabat tak kala Nabi tiada di Madinah. Dan ketika Nabi dah wafat, berlaku peperangan di bawah pimpinan Umar Khattab radhiyallahu anhu ketika menentang tentera Pasir dalam satu medan pertempuran namanya Al-Qadisiyah. Maka Allah bin Maktum merayu minta untuk dia turut serta dalam peperangan itu walaupun dia buta. Sahabat-sahabat mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, wahai sahabat yang turun ayat untuk menegur Rasulullah, mendidik Rasulullah kerana berkaitan dengan dirinya. Allah bin Maktum ni, Tuan telah pun dikecualikan daripada perang, kan tuan buta. Jawapannya, tidak, aku nak buat apa saja tanggungjawab, aku nak mati syahid. Izinkan aku, kalau boleh aku nak pegang bendera pun tak apalah. Allahu Akbar, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Tengok peranan seorang yang buta seperti Allah bin Maktum, begitu mulia. Sanggup dia, walaupun sahabat ini mulia, berkedudukan, tak apalah, aku pada perangan itu aku jadi hamba kamu, aku pegang bendera, panji-panji cukup. Allahu Akbar. Kita pada ini kalau tak boleh bawa apa-apa untuk Islam, kalau tak boleh jadi garam yang boleh memasinkan ikan untuk tujuan penyimpanan, di preserve itu, tolonglah jangan jadi lalat, tuan-tuan. Lalat yang buat apa? Yang meletakkan najisnya pada ikan sampai ikan tu jadi busuk, kan. Kalau tak boleh jadi garam yang boleh memasinkan ikan, tolonglah jangan jadi lalat yang mencemarkan ikan, tuan-tuan. Faham kan tamsilan ni? Kita berada di mana-mana organisasi pun tambah nilai organisasi itu. Kita tak boleh jadi PIBG, kita boleh jadi KSIB, kumpulan sokongan ibu bapa, kan. Kita tak boleh JK masjid, kita jadi penyuci masjid, tukang cuci masjid. Boleh tak? Sahabat Nabi ahli syurga namanya Allah bin Salam radhiyallahu anhu, yang merupakan seorang Yahudi masuk Islam itu, dilihat mengangkat kayu api pulang ke rumahnya walaupun dia punya hamba, pekerja, servant. Dia cakap padanya, dia kata dirinya mempunyai sifat takabur, ego, dia nak didik, nak bimbing dirinya dengan tazkiyatun nufus, mendidik dirinya supaya buat kerja-kerja macam tu, supaya mengelakkan diri daripada sifat takabur. Ya. Jadi kita pun boleh buat demikian. Kita hina diri kita, basuh dengan mangkuk sebagai contohnya kat rumah. Tanam kentang pula, tanam kangkung keliling rumah untuk bantu isteri. Contoh, tuan-tuan, dapat save cost. Macam orang dekat Thailand pada ini. Mereka membuat 3 kerja kat rumah, tuan-tuan. Lapor majalah ekonomis. Masa tu mereka bela ayam. In case berlaku apa-apa, tak ada supply, mereka boleh sembelih ayam mereka. Mereka bela ikan keli. Rumah mereka kecil-kecil, bukan besar macam kita pun, tuan-tuan. Lebih kecil daripada rumah kita. Tapi bukan rumah flat lah. Bela ayam, bela ikan keli. Yang ketiga, tanam kangkung. At least kalau berlaku apa-apa, boleh survive. Kita boleh tanam ubi, contohnya. Sajalah, tuan-tuan, untuk renungan. Kenapa negara Thailand ni begitu maju di sudut plantation, agriculture-nya, cultivation-nya, kerana mereka merupakan satu bangsa yang ambil berat bab pertanian, berbakti pada bumi saja, tuan-tuan, kaitkan. Maka Allah bin Maktum ini, dalam konteks saya ini, beliau nak belajar, nak memberi pendidikan. Dia adalah seorang murabi. Akhirnya dalam perang Qadisiyah itu, Allah bin Maktum pegang bendera, panji-panji, dan pujuk anak-anak sahabat yang pada masa itu menyertai peperangan Qadisiyah, berkata, biarlah pakcik ikut. Walaupun pakcik ni dikecualikan perang, pakcik nak mati syahid juga macam kamu punya peluang. Akhirnya dia pegang bendera dan dia kata, kalau ada siapa nak tanya hukum, tanya dengan pakcik. Pakcik dia authorize oleh Nabi SAW untuk memberi jawapan. Pakcik seorang mufti. Jadi aftuni. Maka mintalah fatwa kepada aku akan beri pada kamu fatwa yang berkenaan. Jadi tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, Allah bin Maktum ini akhirnya mati syahid dalam perang Al-Qadisiyah. Ini akhir hidup seorang sahabat yang diturunkan Quran tentangnya ketika Nabi SAW dalam perkara yang berlaku itu. Saya bacakan tafsir Al-Furqan untuk tuan-tuan ni. Allah bin Maktum datang kepada Nabi SAW yang sedang sibuk berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Baginda sangat berharap masuknya golongan Quraisy itu ke dalam Islam. Dipanggil dalam bahasa Arab kana harisan ala da'watihim. Haris ka'asyad ma yakunul hirs.
Nabi begitu berharap kemasukan golongan Quraisy yang baru kedudukan ni ke dalam Islam dengan harapan akan beri kekuatan kepada Islam dari sudut keuangannya, sokongannya, pengaruhnya. Lelaki buta itu tidak menyedari Nabi sedang sibuk pada waktu itu. Beliau pun memanggil baginda sambil kata, ajarlah kepadaku, wahai Rasulullah, apa yang Allah ajar kepada Tuhan. Nabi pun segera beredar pulang ke rumah. Lalu baginda ditegur oleh Allah atas perbuatan itu dengan ayat-ayat yang turun dalam surah ini. Selepas itu para sahabat tersebut datang kepada Nabi. Nabi berkata, marhaban biman atabani fihi rabbi. Setiap kali Abdullah bin Maktum datang kepada Nabi selepas itu, sebab peristiwa tersebut berlaku, maka Nabi akan mengatakan, marhaban biman atabani fihi rabbi. Ahlan wa sahlan, selamat datang kepada teman yang telah menyebabkan Allah turunkan ayat untuk menegurku kerananya. Maknanya Abdullah bin Maktum ini punya peranan besar dalam pendidikan Tuhan kepada hamba-Nya Rasulullah SAW, sehingga turun ayat untuk menegur Rasulullah SAW. Kata para ulama, ini merupakan satu bukti bahawa Quran bukannya ciptaan Nabi SAW dan ia akan kekal dibaca sampai ke kiamat. Bahawasanya Nabi SAW ditegur oleh Tuhannya dengan penuh kasih sayang, ditegur oleh Allah Ta'ala dengan penuh adab, kesantunan, kemuliaan, kerana Allah itu bersifat dengan Al-Halim, Al-Syakur, Ar-Rauf, Ar-Rahim. Jadi teguran Allah kepada Nabi itu sangat halus, sangat lembut. Tuan-tuan lihat uslub bahasa. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kita belajar bahasa Arab. Ayat pertama, kedua merujuk kepada ganti nama ketiga. Huwa. Abasa Muhammad sallallahu wa tawalla an ja'a Muhammadan al-a'ma. Jadi tidak disebut Nabi di situ. Macam kita lah sebagai contohnya, ibu yang mulia, bapa yang mulia kan, kita nak tegur anak kita buat silap. Kita pun kata, siapa dia punya kerja tak basuh pinggan mangkuk ni? Kita tahu dah yang tak basuh tu adalah anak lelaki kita. Kita tahu tapi kita tak sebut. Jadi tuan-tuan, ni satu psikologi tuan ya. Indahnya bahasa Al-Quran kalau kita pelajari psikologi Al-Quran. Kata Syed Qutb dalam kitabnya Taswir Al-Fani. Sebab kalau kau baca Quran, kau takkan jemu. Kau dapati kau turut diisyrakkan, kau turut dilibatkan. Seperti mana ayat ni turun 1400 tahun, tapi bila kau baca, ya Allah, ayat ni menegur aku. Kita terasa demikian, tapi halusnya, santunnya, mulianya ayat-ayat Allah ni dalam pendekatannya, sehingga kita tak rasa perasaan kita cedera tuan-tuan atas teguran yang dibuat. Maka demikianlah ayat ni dipanggil sebagai iltifat. Daripada satu keadaan tiba-tiba baru masuk kepada kita. Ya, tengok Anja ahul a'ma, dia kata nama ketiga, huwa. Kemudian wama yudrika la'allahu yazakka. Tiba-tiba masuk ayat, apakah engkau tidak tahu? Tiba-tiba teguran itu datang kepada kita. Daripada huwa datang kepada kita. Dhamir ghaib kemudian jadi dhamir mukhatab. Ini adalah satu kemuliaan Al-Quran yang kita pun pada hari ini ikut secara tak sengaja, mungkin kita tak perasan agaknya pendekatan yang kita ambil seperti itu. Macam kita kata, siapa yang telah dimakan dah durian ni? Fulan bin Fulan punya kerja lah ni. Padahal anak kita ada kat situ. Kita suka buah durian contohnya. Maka kita mengatakan dalam uslub pendekatan, kita tak mau dia terasa, tapi kita tahu dia yang buat dan dia pun tahu kita tahu. Maka tuan-tuan, inilah dia satu uslub Al-Quran yang sangat indah, sangat elok, sangat mulia, sangat hebat. Dengan sebab itu, kalau kita perhatikan kata Al-Imam Abdul Daraz dalam kitabnya bertajuk Al-Akhlaq, Dustur Al-Akhlaq fil Quran ni, thesis PhD beliau di Sorbonne University di France ini tuan-tuan. Beliau membuktikan kepada supervisornya Yahudi dibuktikan kepada Yahudi yang merupakan supervisornya sampai kalangan mereka ni yang masuk Islam kena mengkaji Al-Quran, melihat pendekatan akhlak dalam Quran ini sangat sebati dengan akidah, sangat sebati dengan ibadah. Kita menunaikan ibadah haji sekalipun dibuktikan di sini adalah untuk memupuk semangat sedia kawan, keikhlasan, kesungguhan, penghargaan. Kalau kita pergi ke Mekah, pergi dengan rombongan tamu haji sebagai contohnya, makanan tak cukup-cukup, kadang-kadang tak cukup, kadang-kadang dah basi. Yang sampai kepada kita balik daripada Arafah itu contohnya tuan-tuan. Maka kita pun bawa biskut, kita bagi orang yang makan walaupun kita kelaparan. Jadi tuan-tuan, sebenarnya ibadah dan juga akidah dalam Islam ni dia berserangkai dengan akhlak. Akhlak tak boleh dipisahkan. Jadi akhlak Nabi SAW adalah contoh yang terbaik untuk kita lihat di sini. Allah menegur walaupun buatan itu buatan yang memang Nabi punya ijtihad, punya pendapat, Nabi punya ruang untuk berfikir. Namun Allah membetulkan untuk sampaikan Nabi kepada martabatul kamal. Kamal di mana kesempurnaan tuan-tuan yang mulia Allah sekalian. Jadi itu sebab kalau kita belajar dalam satu bab tasawuf, hasanatul abrar sayyiatul muqarrabin.
Kelebihan seseorang abrar belum tentu lagi satu kelebihan di sisi muqarrabin. Gini contoh saya bagi tuan. Saya bagi contoh pada tuan-tuan. Kalau anak-anak kita buat tulisan cantik sangat, tulisannya budak darjah 1, cantik tulisannya. Tapi kalau kita bandingkan dengan budak darjah 6, tentulah belum tentu cantik kan. Budak ni bijak sangat maths, darjah 6. Tapi kalau kita bandingkan kebijaksanaan, kehebatannya itu, tentulah tak boleh menandingi seorang budak yang belajar dalam fakulti calculus ke, stylus ke, belajar apa, maths ke, peringkat tertinggi, actual science ke, sains kecuali ke, tentulah tak sama kan tuan-tuan. Jadi begitulah, apa yang kita pandang betul belum tentu betul di sisi orang yang dekat hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi berijtihad dalam konteks itu nak melayan golongan yang berpotensi masuk Islam, dan keislaman mereka akan bantu perjuangan baginda Islam, bukan untuk tujuan peribadi, bukan. Tiba-tiba datang Abdullah bin Maktum ini yang Nabi Nabi SAW yang utamakan golongan yang dianggap berpeluang masuk Islam, beri mata kepada Islam ini. Nabi mengatakan nanti tunggu sekejap boleh tak, aku selesaikan yang ini dulu. Tapi itu pun ditegur oleh Allah Taala sebagai menunjukkan kehebatan makam Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Baginya tidak sekali-kali mengherdik, menghalau, menghina, mengusir Abdullah bin Maktum ni tuan-tuan ni. Jadi nanti kita akan lihat sambungan dalam perkara ni. Mudah-mudahan Allah beri pada kita kesempatan untuk menghayati lagi surah ni lebih lanjut. InsyaAllah tuan ni, nanti saya beritahu tuan bila waktu yang berikutnya untuk kita sambung daripada diskusi kita dalam tafsir Nurul Furqan. Tuan-tuan nak dapatkan tafsir Nurul Furqan ni, boleh baca sendiri sebenarnya dalam juz Ammah. Di samping tafsir Ibn Katsir, tak apalah tuan-tuan, miliki dah banyak kitab tafsir, kita dapat lihat angle berbeza-beza. Kerana kitab tafsir ni sebenarnya tak sama pendekatan yang dibuat oleh para ulama. Barangkali kita baca tafsir ni lebih faham daripada tafsir Ibn Katsir. Barangkali ketika membaca tafsir Munir lebih faham daripada tafsir Ibn Katsir. Semuanya saling melengkapkan satu sama lain. Ia ibarat vitamin yang sangat penting untuk kesihatan kita. Dan lagi tuan-tuan, nanti lepas Ramadan saya akan mula mengajar kitab Adabul Mufrad ni. Tuan-tuan yang dapatkan daripada Zazan Travel. Kitab ni insyaAllah kita akan mula belajar lepas Ramadan nanti insyaAllah. Kitab yang penting karya Al-Imam Al-Bukhari. Pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Melayu Malaysia. Pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Malaysia. Al-Adabul Mufrad oleh Al-Imam Al-Bukhari. Imam hadis yang terkemuka ini dipanggil sebagai Syekhul Muhaddithin, Amirul Mu'minin fil Hadis, ketua sekalian orang beriman dalam hadis. Terima kasih Puan Kamisa, Haji Hamidah, jadi Muhammad Izzuddin, terima kasih dapatkan kitab ni daripada Zazan Travel. Terima kasih tuan, setakat ni saja dulu. Al-Adabul Mufrad ni berarti akhlak yang mulia. Kitab menceritakan tentang akhlak Rasulullah SAW dan para sahabat, mengandungi lebih daripada 1,300 hadis dalam kitab ni. Kitab kedua penting oleh Imam Bukhari selepas kitab sahihnya. Okey, tuan ni pertama kali diterjemahkan dalam bahasa Malaysia kita. Sekian untuk renungan kita pada pagi ni. Jangan lupa ambil peluang untuk sembahyang sunat syuruk yang telah masuk waktunya sekarang. Nanti lagi setengah jam masuk waktu duha. Jadi tuan-tuan, orang sembahyang sunat syuruk sama macam sembahyang sunat yang lain. Sama dengan sembahyang sunat yang lain, iaitu rakaat pertama baca Al-Fatihah diikuti dengan Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua baca Al-Fatihah diikuti dengan Qul huwallahu ahad. Azurina Zainal Ratin. Dapatkan buku ni, namanya Adabul Mufrad, kitab hadis yang menceritakan akhlak Rasulullah SAW. Dapatkan daripada Zazan Travel. Kat bawah ni ada nombor untuk perempuan, tuan-tuan, WhatsApp. Dapatkan Adabul Mufrad ni kita akan belajar selepas Ramadan nanti insya-Allah. Kitab Bidayatul Hidayah kita dah hampir habis, alhamdulillah, belajar kitab Imam Ghazali itu, dan kitab Tibyan fi Adab Ahadits Quran pun dah separuh, alhamdulillah. Nanti kita akan masuk kitab Adabul Mufrad pula. Di samping tafsir yang akan saya beritahu jadualnya, yang saya janji pada tuan-tuan untuk mula masuk tafsir Sajdah kan, surah Sajdah. Nanti saya beritahu tuan-tuan waktunya. Ramadan ni macam-macam komitmen, maafkan saya tuan-tuan. Kita tak sempat nak jumpa tuan-tuan selalu. Moga Allah ampunkan kita, beri kesempatan bagi kita untuk hafaz Quran, khatam Quran, tadabbur Quran dengan sebaik-baiknya. Sekian, terima kasih tuan-tuan. Jangan lupa dapatkan kurma mekjol. Jadikan dia makanan sunnah rasmi kita setiap hari, bukan dalam Ramadan saja. Hadiahkan untuk orang yang kita sayang. Beri alamat je pada kita, nanti kita hantar tuan. Ini adalah kurma ajwa
yang sangat digalakkan hadis untuk makan 7 biji setiap pagi. 7 biji boleh datang kesan. 3 biji tak boleh, 5 biji tak boleh, 7 biji. Tapi dapatkan nasihat kesihatan daripada pakar kesihatan dulu. Moga mungkin sebahagian daripada kita ni ada yang berpenyakit, maka cuba dapatkan nasihat. Kerja manis utamanya, kena pastikan kebenaran doktor. Terima kasih tuan Liz Kariman, terima kasih Azulina. Terima kasih semua yang hadir. Jangan lupa tolong sampaikan kuliah ni kepada teman kita. Ambil masa sekejap. Moga-moga jadi jariah ilmu. Sekian. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu fikum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'i ashabil huquq 'alaina minal muslimina wal muslimat المؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا فاغفر له ما تقدم من ذنبه. Ya Allah, jadikan kami daripada yang qiyam dan juga siyam dalam Ramadan dengan sebenar-benarnya. Diampunkan dosa-dosa yang lalu, ya Allah. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha zanban illa ghafartah wa la maridan illa syafaitah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la musibatan illa nafastah wa la zaliman illa hadaitah wa la mazluman illa nasartah wa la azaban illa zawajtah wa la hakiman illa anjabtalah wa la hajatan min hawaij dunya wal akhirah ya laka ridha wa lana fiha salah illa hadaitah wa qadaitah wa yasrtah ya rabbal alamin. Ya Allah, janganlah ada seorang pun yang hadir di majlis ilmu pada hari ini yang jahil dengan kau beri ilmu padanya, yang berpenyakit dengan kau sembuhkan untuknya, yang belum berkahwin dengan kau kurniakan untuknya sama ada suami yang salih atau isteri yang salihah yang akan bahagiakan dunia akhiratnya, ya Allah. Yang ada seorang pun yang belum menikah anak melainkan kurniakan untuknya zuriat yang salih yang salihah untuk meneruskan legasi kebaikannya, ya Allah. Yang ada seorang pun yang zalim yang kau beri hidayah kepadanya. Yang ada seorang pun yang zalim yang kau selamatkan diri daripada kezaliman orang padanya. Yang ada seorang pun yang akan musafir yang kau selamat bagi baliknya. Yang ada seorang pun yang memiliki aib yang kau tutupkan baginya, wahai Tuhan. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami, kasihani kami, rahmatilah kami, ya Allah. Jadikan Ramadan ini makin sebab untuk peningkatan takwa pada hati kami, ya Allah. Kesuburan iman, kesungguhan beramal saleh padamu, ya Allah. Kerana kematian itu kami tak tahu bila akan berlaku menimpa kami, ya Allah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم. Terima kasih tuan, jumpa lagi selepas ni. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tinggalkan tuan-tuan bahawa penjagaan, kasih sayang, rahmat Allah SWT. Terkukum tahta riayatillah hifzih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akhiri dengan suratul Asr, tasbih kafarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Muazzar Allah, Aida Ali, Kak Pa, Mazin Najwa, Ramlan, Muhya, Yohanis, Syed Udir, Puan Kamisa, Husna, Syakir, Kastina, Ramlan. Terima kasih semua. Jumpa lagi pada waktu yang lain. Barakallahu fikum. Nur Syadzalina, Nur Akmal, Mukhya. Terima kasih semua. Ustaz Safi Sadiqin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.